penerima bantuan jadi sasaran Zionis. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Rejim Israel terus mengganas dan sekurang-kurangnya 20 rakyat Gaza terbunuh diserang tentera Israel ketika menunggu bantuan kemanusiaan di utara semenanjung Gaza. Tentera Zionis Israel bertindak kejam melepaskan tembakan ke arah rakyat Palestin yang menerima bantuan berhampiran bulatan Kuwait. 155 mangsa lain dilaporkan cedera. Sejak perang tercetus Oktober lalu, lebih 31,300 maut diserang Zionis. Perang turut mengakibatkan 85% penduduk Gaza hilang tempat berteduh. Muhammad Mustafa dinamakan sebagai Perdana Menteri baharu Palestin. Presiden Palestin Mahmud Abbas berkata Mustafa ditugaskan untuk membentuk kerajaan baharu. Pengumuman itu dibuat berdasarkan dekri Presiden. Mustafa menggantikan Muhammad Satih yang meletak jawatan pada Februari lalu sebagai respon kepada perkembangan berkaitan konflik Israel di Gaza. Sebelum ini, tekanan semakin memuncak bagi mereformasi pemerintahan Palestin sekaligus memperbaiki tabik urus kerajaan di tebing barat. Menurut media tempatan, Mustafa kini berkhidmat sebagai pengerusi Dana Pelaburan Palestin PIF, penasihat ekonomi kanan kepada Abbas dan ahli jawatankuasa eksekutif Pertubuhan Pembebasan Palestin. Dan ini pula reaksi Mustafa mengenai masa depan bumi Palestin. But nevertheless, we don't want to give an excuse for anyone, but I think we can also, Palestinian Authority can do better in terms of building better institutions, providing better governance so that we can unite our people in the next phase, so that we can reunite Gaza and the West Bank and also prepare for reconstruction of Gaza. We don't want to leave Gaza without reconstruction. It's very important we do that. And also open up a clear pathway forward toward statehood. Amerika Syarikat memutamatkan draft resolusi PBB bagi menyokong usaha antarabangsa menjadi perantara genjatan senjata. Draft tersebut menyokong sepenuhnya usaha diplomatik antarabangsa mengisytiharkan segera genjatan senjata berkekalan. Ia sebagai sebahagian rundingan pembebasan tebusan dan mengurangkan kesensaraan penduduk Gaza. Untuk lulus, resolusi memerlukan sekurang-kurangnya 9 undi dan tiada veto oleh Amerika, Perancis, Britain, Rusia atau China. Bagaimanapun tidak jelas bila atau sama ada Amerika akan meminta 15 anggota Majlis Keselamatan PBB untuk mengundi teks yang dirundingkan sepanjang bulan lalu itu. Dalam konflik yang telah berlanjutan selama 5 bulan, Amerika sudah menggunakan kuasa veto terhadap 3 draft resolusi. Australia bersetuju menyambung semula pembiayaan kepada Agensi Bantuan dan Kerja PBB bagi pelarian Palestin UNRWA. Perkara itu dimaklumkan Menteri Luar Penny Wong selepas hampir 2 bulan menghentikan penyaluran dana berjumlah $6 juta itu. Wong berkata Australia telah berunding dengan UNRWA dan negara penderma lain serta berpuas hati dengan pelindungan tambahan yang dilaksanakan. Sebelum ini, Australia bersama lebih puluhan negara telah menggantung pembiayaan kepada UNRWA pada Januari lalu berikutan wujud dakwaan penglibatan kaki tangannya dalam serangan 7 Oktober tahun lalu. Bagaimanapun, Sweden, Kanada dan Kesatuan Eropah telah menyambung semula pembiayaan tersebut. Ketua pertubuhan itu berkata beliau optimis penderma lain akan menyambung semula pembiayaan tidak lama lagi. Kritikan Perdana Menteri berhubung kurangnya tindakan Barat terhadap kekejaman Israel di Gaza raih sokongan individu berpengaruh di seluruh dunia. Ini termasuk wartawan British America yang terkenal Mehdi Hassan. Beliau menyifatkan Datuk Seri Anwar Ibrahim kini mewakili suara majoriti rakyat dunia yang mempertahankan hak warga Palestin. Turut senada bekas bintang rugby All Blacks Sonny Bill Williams yang menegaskan Perdana Menteri bercakap mengenai fakta. Selain itu, penyanyi terkenal Maher Zain turut berterima kasih kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim atas keberanian suarakan kritikan itu semasa sidang media bersama Chancellor Jerman baru-baru ini. Datuk Seri Anwar berkata dasar Israel selama berdekad-dekad terhadap rakyat Palestin dan kekejamannya adalah punca konflik yang berterusan.
Lebih 31,300 nyawa terkorban sejak permulaan perang Israel ke atas Gaza Oktober lalu. Di Thailand, dua lelaki yang disyaki anggota Barisan Revolusi Nasional maut dalam kejadian berbalas tembakan dengan ranger di Patani. Ranger mengepung sebuah rumah di Saiburi dipercayai menjadi tempat persembunyian suspek. Komander Pasukan Ranger Wilayah Sempadan Selatan, Colonel Satipong Katan memaklumkan pihak berkuasa cuba memujuk suspek supaya menyerah diri namun gagal berbuat demikian. Suspek sebaliknya melepaskan tembakan ke arah pasukan keselamatan. Seorang lelaki dilapor jatuh dari siling dan meninggal dunia. Turut ditemukan sepucuk pistol berhampiran mayat. Dalam satu lagi kejadian, seorang lelaki yang cuba melarikan diri ditembak mati dan terperangkap dalam siling rumah. Pihak berkuasa mengenal pasti kedua-dua suspek sebagai individu dikehendaki atas kesalahan berkaitan keselamatan. Seramai 14 anggota tentera laut diraja Thailand cedera selepas tembakan meriam dari kapal tentera laut HTMS Chonburi terkena bahagian belakang sebuah lagi kapal. Jurucakap Tentera Laut Laksmana Muda Wirodom Wanjan memaklumkan tembakan artileri tentera laut itu terkena HTMS Kirirat, sebuah frigat yang berlabuh di jeti Liam Tian. Pasukan bomba kemudian bertindak memadamkan kebakaran di atas kapal berkenaan. Semua mangsa dikejarkan ke hospital di Satahib dan ramai kru yang terhidu asap. HTMS Chonburi kembali ke pangkalan pada Rabu selepas mengalami pincang tugas semasa latihan menembak yang menyaksikan peluru tertinggal di dalam laras meriam. Tembakan itu dilaporkan berlaku ketika proses pembaikan. Mahkamah di Michigan mensabitkan kesalahan kepada bapa seorang remaja yang membunuh 4 rakan sekelasnya di sekolah menengah di Detroit. Pendakwa raya berhujah dia dan isterinya bertanggungjawab kerana memberikan pistol kepada anak lelaki mereka dan tidak mengindahkan tanda-tanda keganasan. James Crumbley, 47 tahun, didapati bersalah dalam pembicaraannya sebulan selepas isterinya, Jennifer Crumbley, juga didapati bersalah atas tuduhan sama. James Crumbley berdepan 4 pertuduhan pembunuhan tanpa sengaja, satu bagi setiap mangsa di Sekolah Tinggi Oxford dalam kejadian tembakan pada 2021. Kedua-dua James dan Jennifer Crumbley akan dijatuhkan hukuman pada 9 April depan. The Crumbleys adalah ibu bapa pertama yang didakwa atas tuduhan membunuh dalam tembakan sekolah kanak-kanak. Pelepasan air sisa dari loji nuklear Fukushima digantung buat sementara waktu berikutan gempa bumi. Agensi Meteorologi Jepun memaklumkan gempa bermagnitud 5.8 melanda pantai timur laut wilayah Fukushima pada pukul 12.14 pagi waktu tempatan. Syarikat Kuasa Elektrik Tokyo TEPCO DX memberitahu pihaknya tidak mengesahkan situasi ganjil pada pelepasan air yang dirawat. Namun demi memastikan keselamatan pihaknya menggantung operasi kemudahan mengikut prosedur operasi yang telah ditetapkan. Seorang jurucakap TEPCO memberitahu pelepasan air akan disambung semula hari ini. Tiada kebocoran sinaran dikesan selepas TEPCO menyelesaikan pemeriksaan yang diperlukan manakala bacaan dari Pusat Pemantauan kekal normal. Rakyat Rusia mula mengundi dalam pilihan raya Presiden hari ini yang menentukan penggal kelima Presiden Vladimir Putin, dan ini kali pertama dalam sejarah Rusia pilihan raya Presiden negara itu diadakan selama 3 hari. Lebih 114 juta orang layak mengundi termasuk di kawasan-kawasan Ukraine yang diduduki tentera Rusia. Putin berdepan saingan daripada 3 calon lain termasuk pengerusi jawatankuasa Pembangunan Arktik dan Timur Jauh Dewan Rakyat Nikolai Kharitonov, timbalan yang dipertua Dewan Rakyat Vladislav Davokov dan pengerusi jawatankuasa Hal Ehwal Antarabangsa Dewan Rakyat Leonid Slutsky. Namun Putin dijangka meraih kemenangan besar dan kekal mentadbir buat penggal kelima sejak berkuasa pada 1999. Keyakinan terhadap pemimpin Kremlin semakin meningkat bersama tenteranya selepas memperoleh wilayah pertama mereka di Ukraine dalam tempoh hampir setahun.
Perkhidmatan Kereta Api China Laos merekodkan aliran penumpang seramai 30.2 juta setakat 12 Mac dan laporan itu dimaklumkan oleh China Railways. Jumlah hantaran kargo yang dikendalikan menerusi rel itu pula mencatat 34.24 juta tan, antaranya lebih 7.8 juta tan secara rentas sempadan. Di segmen China, jumlah tren penumpang yang beroperasi setiap hari meningkat kepada 51 secara purata berbanding 35 pada peringkat awal dengan hantaran penumpang harian mencatat sehingga 103,000. Sementara itu, di segmen Laos, tren berkenaan bertambah daripada 4 kepada 12 menyaksikan paras tertinggi aliran penumpang seramai 12,808 orang sehari. Sejak 13 April 2023, Rail China Laos memperkenalkan perkhidmatan penumpang antarabangsa sekaligus memendekkan perjalanan di antara Kunming dan Vientiane kepada sehari. Malaysia Airports merekodkan 3.2 juta penumpang bagi lapangan terbang antarabangsa Istanbul Sabiha Gökçen di Turkiye sepanjang Februari lalu. Ia menyaksikan peningkatan ketara sebanyak 27.4% berbanding tahap pra-pandemik sekaligus kadar pemulihan tertinggi setakat ini. Sementara itu, bagi lapangan terbang tempatan, Malaysia Airports merekodkan 7.8 juta jumlah pergerakan penumpang pada Februari. Ini merupakan rekod bulanan tertinggi sejak pandemik dengan kadar pemulihan mencecah 95.8% berbanding bulan sama 2019. Jumlah trafik penumpang melonjak kepada 12% berbanding 6.9 juta bulan sebelumnya. Lapangan terbang tempatan memainkan peranan penting dalam memacu prestasi kumpulan, menyumbang 71% daripada jumlah pergerakan penumpang yang berjumlah 11 juta. Hasrat Pelitahan Emtina untuk melangkah ke separuh akhir kejohanan badminton All England 2024 tidak kesampaian. Bergu wanita utama negara itu terkandas apabila tumpas kepada Reina Miyaura Ayoka Sakuramoto dari Jepun hari ini. Pada pertembungan suku akhir di Utility Arena Birmingham, Perlitina yang menduduki ranking dunia ke-15 itu bermula garang apabila menumpaskan Reina Ayako 21-11 pada set pertama. Mereka bagaimanapun terpaksa menerima kehebatan juara terbuka Switzerland 2023 itu yang juga ranking ke-6 dunia apabila tumpas 18-21, 18-21 pada dua set seterusnya. Dan ini merupakan kekalahan kedua Perlitina kepada pasangan berkenaan selepas Masters Jepun 2023. Dua lagi wakil negara membabitkan perseorangan profesional lelaki Lee Zija dan bergu lelaki Erincha Suvojic akan beraksi pada awal pagi ini. Beralih ke Liga Eropah, Liverpool menewaskan Sparta Prague 6-1 dalam perlawanan awal pagi tadi sekaligus mara ke suku akhir Liga Eropah dengan agregat 11-2. Dalam perlawanan itu, 4 gol tuan rumah dijaringkan dalam tempoh 14 minit di babak pertama oleh Darwin Núñez, Bobby Clark dan Mohamed Salah. Veliko Vrmančević membalas 1 gol untuk Sparta tetapi Dominik Szoboszlai dan Gakpo menjaringkan gol di babak kedua bagi melengkapkan kemenangan besar Liverpool. Walaupun mendalui 5-1 pada perlawanan pertama, Jurgen Klopp membariskan pasukan terkuatnya. Baik, Dunia 10 berakhir di sini. Dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.